Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kelas online PTPR. Saya harap semua pelajar-pelajar saya dalam keadaan sihat, sentiasa dapatlah sama-sama kita belajar dengan baik. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bahasa Arab tahun 2. Untuk tajuk hari ini kita akan belajar mengenai al-ismul isyarah. Al-ismul isyarah iaitu bermakna kata tunjuk. Kata tunjuk. Isim isyarah ni bermakna kata tunjuk. Yang kita akan belajar hari ini kata tunjuknya ini dan itu. Ini dan itu. Kita masuk ini dulu. Ini. Ini dalam bahasa Arab ialah haza. Haza dan juga hazihi. Hazihi. Dua-dua perkataan ni bermaksud ini. Ini. Haza dan hazihi bermaksud ini. Tetapi haza ni kita gunakan untuk muzakkar. Iaitu untuk lelaki. Contoh. Kalau nama orang, contoh kita nak buat nama, contoh Muhammad lah. Ini Muhammad. Kita kena guna haza sebab Muhammad tu lelaki. Haza Muhammad. Ini Muhammad. Kalau nama perempuan Fatimah, kita kena guna hazihi. Sebab hazihi ni untuk perempuan. Contoh, ini Fatimah. Dalam bahasa Arab dia ialah hazihi Fatimah. Hazihi Fatimah. Boleh faham? Kita tengok ni yang bawah ni pula. Haza ni macam mana kita nak letak haza ke hazihi? Untuk kita nak tunjuk ini kerusi, nak letak haza ke hazihi? Kita tak tahu kerusi tu muannah ke muzakkar kan? Huruf akhir kalimah bukan ta marbutah. Huruf akhir kalimah bukan tar marbutah. Maknanya ni ta marbutah, ta bulat ni. Ta marbutah. Maknanya kita tengok yang akhir dia ni. Contoh kat sini dia bagi kursiyun. Kursiyun berakhir dengan huruf ya, bukan huruf tar marbutah. Jadi kerusi ni kita kena letak haza lah. Ini kerusi. Haza kursiyun. Ini kerusi. Kenapa haza? Kenapa tak hazihi? Sebab dia tidak berakhir dengan tar marbutah. Jadi maknanya kena letak haza. Ini kerusi. Kita tengok sebelah ni. Huruf akhir kalimah ada ta marbutah. Ta marbutah ni. Kita tengok mistorotun. Mistorotun ni berakhir dengan huruf ta marbutah. Apabila huruf ta marbutah di akhir dia, kita kena letak hazihi. Kat sini hazihi mistorotun. Bermaksud ini pembaris. Ini pembaris. Senang kan? Kita nak tahu kan, nak letak haza ke hazihi kan? Kita tengok ta marbutah kat belakang ni je. Yang ni apabila ada ta marbutah, kita kena letak hazihi. Kalau tak ada ta marbutah, haza. Ini untuk benda sahaja. Untuk benda. Kalau nama orang tadi macam tadi lah. Kalau Ahmad, haza. Kalau Fatimah, hazihi. Kalau benda. Kalau seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Ni contoh seterusnya. Contoh kalau dia bagi soalan macam ni. Dia bagi gambar. Gambar apa? Ini gambar buku kan? Dia bagi ma haza. Ma ni bermaksud apa? Apa ini? Ma haza bermaksud apa ini? Dia kata apa ini? Jadi haza kitabun. Ini kitab. Ini kitab iaitu ini buku. Kenapa haza? Kenapa tak hazihi? Sebab huruf yang akhir dia ni adalah huruf ba, bukan tar marbutah. Kalau tar marbutah kena tak? Macam ni. Letak hazihi. Jadi yang ni haza kita
pun. Okey, kita tengok yang ni. Ma hadhihi, apa ini? Ma hadhihi, apa ini? Ni gambar apa ni? Ini adalah pembaris. Okey, hadhihi, nak ambil balik ayat ni. Hadhihi bermaksud ini. Mistoratun, bermaksud pembaris. Ini pembaris. Ini pembaris. Kenapa hadhihi? Kenapa tak letak haza? Sebab mistoratun ni berakhir dengan huruf tar marbutah. Apabila berakhir dengan huruf tar marbutah, ini dia adalah, ini ni kena letak hazihi, tak boleh haza sebab dia ada tar marbutah. Boleh faham? Ni adalah untuk benda. Kalau untuk anggota badan, contoh saya bagi gambar ni. Ni adalah gambar kepala. Gambar kepala. Okey, ma haza, apa ini? Haza ra'sun, ini kepala. Ini kepala. Kenapa haza? Sebab kalau anggota badan, kita tengok anggota badan tu dia berpasangan ke tidak? Berpasangan maksudnya dia ada dua ke dia ada satu je? Kalau ada satu, kita kena guna haza. Kalau dua-dua, kalau ada dua, contoh tangan kita kan ada dua kan, kiri kanan kan, kita kena guna hazihi. Ni kalau kepala ni, kepala ada satu je kan, kita kepala ada satu, maknanya kena guna haza. Haza ra'sun, ini kepala. Tengok ni yang ni, kita tengok yang ni. Ma hazihi, apa ini? Hazihi yadun. Walaupun dia tak ada ta marbutah, tapi yadun ni kita tahu makna dia ialah tangan. Tangan ni ada dua. Apabila ada dua, kita kena letak hazihi. Walaupun dia tak ada ta marbutah. Ini adalah untuk anggota badan. Dia beza dengan benda. Beza dengan benda. Benda macam tadi, tak apa, kita boleh tengok ta marbutah. Kalau anggota badan tak boleh. Kita kena tahu. Ada pasangan kan tak ada. Ni tangan ada dua. Hazihi yadun. Apa lagi yang ada dua? Mata kan? Mata pun ada dua kan? Hazihi ainun. Ada dua kan? Kalau kaki kan ada dua kan? Hazihi rijlun. Kaki ada dua. Itu adalah untuk anggota badan. Okey, seterusnya kita masuk itu pula. Itu dalam bahasa Arab ialah zalika. Zalika. Yang ni adalah untuk lelaki. Macam tadilah. Ini untuk lelaki. Tapi kita guna, itu ni kita guna untuk tunjuk benda yang jauh-jauh. Kalau haza tadi untuk tunjuk benda yang dekat, ini. Kalau zalika ni kita nak tunjuk benda yang jauh, itu. Contoh, itu kerusi. Itu pintu. Apa benda yang jauh-jauh. Okey, tilka. Tilka ni sama maksud itu juga, tapi digunakan untuk perempuan. Itu Fatimah. Contoh, itu Aisyah. Kalau zalika, itu Muhammad. Itu Ahmad. Okey, kita tengok. Ini sama juga yang tadi. Huruf akhir kalimah bukan tar marbutah. Apabila di akhir kalimah tak ada tar marbutah, kena guna zalika. Contoh, zalika misbahun. Akhir kalimah ni, maksudnya huruf akhir ni bukan huruf ta. Apabila bukan huruf ta marbutah, kita kena guna zalika. Zalika misbahun, maknanya itu lampu. Itu lampu. Yang ni untuk benda, untuk benda-benda. Kalau anggota badan lain, macam tadi juga, sama juga. Dan seterusnya, tilka nafizatun. Tilka nafizatun. Kenapa letak tilka? Sebab dia berakhir dengan huruf tar marbutah. Ni dah bagi tahu dah. Huruf akhir kalimah ada tar marbutah. Huruf akhir kalimah ni ada tar marbutah, kena letak tilka. Tilka nafizatun, bermakna itu tingkap. Itu tingkap. Kita nak tunjuk itu tingkap. Okey. Tengok yang bawah ni. Tengok anggota badan. Kalau anggota badan, saya bagi gambar macam tadi juga kepala. Apa kepala ni? Kepala ni ada satu je. Bila satu, kita kena guna zalika lah. Kalau ada dua berpasangan, kena guna tilka. Sama juga yang hazihi tadi. Cuma beza ni zalika dengan tilka. Okey. Ma zalika,
Apa itu? Zalika ra'sun. Itu kepala. Boleh? Okey. Ma tilka. Apa itu? Tilka ainun. Tilka ainun. Kenapa guna tilka? Kenapa tak zalika? Sebab ainun ni ada, ainun ni mata ada dua berpasangan. Apabila ada dua, kita guna tilka. Boleh faham? Walaupun tak ada ta marbutah, tapi apabila anggota badan, kalau dia berpasangan dua-dua, kena guna tilka. Kalau anggota badan dia ada satu je, dia tak ada berpasangan, kena guna zalika. Okey, boleh? Okey. Ustazah nak awak buka buku aktiviti. Semua dah dapat buku aktiviti kan? Ustazah nak awak buat muka surat 3, 4, 5 dan 6. Okey, muka surat 3 ni dia kata sambung titik tu, kemudian tulis kalimah-kalimah berikut. Okey, awak sambung titik ni. Katifun. Sambung. Lepas tulis balik kat sini. Katifun. Mana yang ni pun sama. Roksun. Sambung titik dia. Roksun. Tulis balik. Roksun. Boleh. Okey, sebelah ni. Yang ni kata suaikan kalimah kemudian tulis. Dia sesuaikan. Suaikan. Yang mana jawapan dia ni? Suaikan. Contoh. Rok. Rok apa? Roksun. Ni. Rok. Suaikan. Suai. Rok. Son. Tulis kat sini. Roksun. Okey, nombor 2. Ka. Ka apa? Katifun. Suai. Katifun. Tulis kat sini. Katifun. Boleh. Okey. Seterusnya yang ni dia kata gunting kemudian lekatkan ni. Lekatkan, tampalkan. Okey, awak gunting rijelung, yadung semua ni gunting. Contoh rijelung. Mana rijelung? Rijelung ialah kaki kan? Ni kaki yang tampal kat sini. Yadung. Mana yadung? Tangan. Tampal kat sini. Okey, yang ni pula dia kata jawab semua soalan. Yang ni yang tadi yang Ustazah baca tadi. Soalan mahaza. Ambil balik. Haza ni apa? Roksun. Haza roksun. Apa ini? Haza roksun. Ini kepala. Boleh? Okey, sampai situ sahaja kelas kita hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.